Si Irene ni, dia selalu je ternampak ada satu makhluk hitam berbulu. Lepas tu besar, berlega-lega dekat ruang tamu ketika Irene ni sibuk dekat dapur. Kadang-kadang tu, ada jugalah dia ternampak kelibat maklumnya tu terapung-apung kat luar tingkap rumah. Kemudian merenung si Irene ni dengan mata dia yang tajam. Lepas tu menghilang. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Welcome back to Malam Mistik. Buat yang masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, storyteller yang mengantui malam sunyi anda. Alright guys, malam ni aku nak cerita kat korang satu kisah ni yang aku petik daripada satu blog ni. Cerita ni agak panjang sikit sebab cerita ni kisah benar yang berlaku dekat seorang kawan si penulis ni. Dia tulis dalam blog tu dan aku grab cerita tu untuk sampaikan kat korang. Sebab apa aku grab cerita ni, korang akan faham sekejap lagi. Aku dah pun letakkan linknya dekat bawah ni supaya korang yang minat membaca tu boleh teruskan hobi minat membaca korang tu. Sebelum aku nak terus bercerita ni, aku nak ingatkan kat korang, korang kena dengar cerita ni sampai habis dan dengar cerita ni mengikut budi bicara korang. Jangan terbawa-bawa dengan cerita yang bakal aku sampaikan kejap lagi. Sebab aku pasti cerita ni ada macam-macam elemen. Ada elemen sedih, marah, jiwang. Aku harap korang boleh layan sampai habis. Alright? So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Daus masa tu berumur 24 tahun. Dia kerja kat satu syarikat ni yang ibu pejabatnya terletak dekat Kuala Lumpur. Daus masih bujang lagi masa tu. Disebabkan kerja dia yang banyak kena travel ke serata Malaysia termasuklah Sabah dengan Sarawak ni, membuatkan dia belum sempat terjumpa dengan mana-mana cinta hati. Tak tahulah tak sempat ke ataupun tak dapat sebenarnya. Sebab si Daus ni sebenarnya memang terlalu sibuk dengan urusan kerja dia hari-hari. Hingga dia sendiri pun sebenarnya tak ada masa langsung nak mencari awet ni. Senang cakap macam tu lah. Dipendekkan cerita, satu hari tu Daus ni dia ditugaskan outstation dekat Sarawak. Kebiasaannya kalau kata kena kerja luar tu dia berpartner. Tapi kali ni Daus terpaksa kena kerja outstation seorang-seorang. Disebabkan partner yang biasa kerja dengan dia tu terpaksa ditugaskan ke kawasan lain masa tu. Sebenarnya Daus ni dia tak kisah sangat pun bila kena kerja outstation seorang-seorang ni. Dia anggap ini satu challenge lah buat dia. Kali ni dia akan stay dekat Sarawak tu selama 3 minggu untuk selesaikan projek perumahan baru yang terletak dekat Kuching, Sarawak. So hari tu, sesampainya Daus dekat Kuching International Airport, Daus ni terus ambil teksi untuk terus ke hotel penginapan dia tu yang terletaknya dekat Bandar Raya Kuching. Hotel yang Daus stay ni hotel bajet je. Tak ada bintang-bintang pun, tapi agak selesa jugalah. Yang bestnya hotel ni dikelilingi dengan kedai makan. Lepas tu pula terletak betul-betul dekat hiruk pikuk Bandar Kuching. So dekat-dekat tengah Bandar Kuching lah hotel dia ni. So setiap hari dah pun menjadi rutin si Daus ni. Pagi-pagi lagi dia akan keluar ke site. Dan bila petang pula nanti Daus ni akan balik ke hotel dia untuk berehat. Malamnya pula si Daus ni akan keluar melepak seorang-seorang kat medan selera yang berdekatan. 2-3 hari pertama tu semuanya jalan lancar je, line clear. Tapi bila dah masuk selepas tu, Daus ni dah mula rasa sunyi. Yelah, biasanya kalau outstation ni kan dia berdua. Tapi kali ni dia kena kerja seorang kan. Memanglah boring. Makan seorang, tidur seorang, lepas tu pula tak ada kawan nak berborak. So memang jam lah dibuatnya juga kan, kata si Daus ni.
Kalau ikutkan hati dia, dia nak je si Daus ni cari kawan baru dekat Sarawak tu. Boleh lah dia ajak melepak kat mamak ke malam-malam kan. Tapi persoalannya, Daus ni tak tahu nak mulakan macam mana. Takkanlah nak datang jumpa siapa-siapa kan, lepas tu cakap, weh, kau nak jadi kawan aku tak? Kan macam pelik bunyinya kan, kelakar kan bunyinya macam tu. Nak dijadikan cerita, waktu malam Sabtu, suatu hari tu, kebetulannya Daus ni cuti pada esoknya. So bolehlah dia balik lewat sikit kan. Jam 8 malam tu, Daus ni dah lepak dekat satu medan selera ni sambil layan movie dekat skrin kedai tu. Tiba-tiba datang seorang awek ni, pelawa si Daus ni untuk beli kek batik Sarawak yang diusungnya tu dalam beg plastik. Mula-mula tu si Daus ni nak je tolak terus. Sebab si Daus ni bukannya minat sangat makan kek pun. Tapi bila Daus ni, dia terpandangkan muka awek ni, dia macam terpana tau. Macam terpegun lah, macam tu lah. Sebab awek yang jual kek batik ni, memang betul-betul cantik. Comel. Tak tahulah si Daus ni nak describe macam mana punya comel awek ni. Tapi bagi dia, awek tu memang lawa lah. Tak pernah rasanya dalam hidup dia terjumpa awek selawa ni. Muka awek tu seakan-akan macam muka Chinese mix dengan Melayu. Bila dah nampak awek tu lawa, so tak jadilah Daus nak menolak. Terus Daus tanya harga kek batik tu. Lepas tu ajaklah berbual-bual dengan dia sekejap. Daripada perbualan tu, Daus dapat tahu yang awek ni berbangsa Iban. Nama dia Irene, bukan Muslim. Umurnya lebih kurang awal 20-an. Entah kenapa si Daus ni rasa macam seronok sangat berbual dengan awek tu. Sedar tak sedar dia terjebak juga beli 3 kek batik Sarawak yang awek tu jual. Sebelum si Irene ni nak gerak daripada situ, sempat lagi lah dia bagi satu senyuman manis kat si Daus ni, yang membuatkan si Daus ni jadi betul-betul tak keruan. Terus berbunga-bunga hati si Daus ni jadinya. Malam tu memang tak lena terus si Daus ni jadinya. Otak tu asyik duk ingatkan muka si Irene ni je. Lama dah si Daus ni tak rasa perasaan macam tu. Si ingat dia, last perasaan tu masa dia belajar dekat universiti. Itulah kali terakhir si Daus ni bercinta, yang malangnya hubungan tu tak kekal lama pun. Esoknya, pagi-pagi lagi si Daus ni dah bersiap sehandsome yang boleh. Dia nak keluar ke medan selera semalam tu yang tempat dia jumpa Irene tu. Dia nak sarapan dekat situ dengan harapan dia boleh nampak lagi kelibat si Irene ni. Malangnya, Daus tak nampak pun batang hidung si Irene pagi tu. So dia fikir mungkin si Irene ni hanya meniaga pada waktu malam je. Mungkin lah kan. So dia pun set malam tu nak lepak lagi dekat medan selera yang sama tu. Malam pun tiba. So Daus ni lepak lagi dekat medan selera tu, menunggu dengan sabar kehadiran si Irene ni. Tapi kali ni jangkaan dia betul-betul tepat. Irene datang dengan kek batiknya. So tak tunggu lama lah, Daus terus panggil Irene tu, menyapa Irene dia panggil lah. Kali ni perbualan orang ni jadi makin rancak. Kalau semalamnya Daus ni hanya tanya pasal kek batik je kan, tapi kali ni si Daus ni dah berani tanya soal-soalan pasal diri si Irene tu pula. Macam-macam lah dia tanya. Tanya rumah si Irene ni dekat mana lah. Tanya adik-beradik Irene ni ada berapa lah. Si Irene ni pun banyak tanya juga. Siap tanya lagi sama ada Daus ni dah kahwin ke belum. Si Irene tanyakan kat Daus ni. So sebelum Irene nak tinggalkan Daus malam tu, sempat lagi lah si Daus ni minta nombor phone si Irene. Alasannya senang nak order kek batik lagi. Sebab dia nak promote kek batik ni dekat kawan-kawan dia nanti. Sebab kek batik tu sedap sangat katanya. Padahal si Daus ni try pun belum lagi kek batik tu, dia dah kata sedap. Dia nak minta nombor phone je sebenarnya guys. So mulai daripada saat tu, begitulah rutin diorang ni. Hampir setiap malam diorang duduk berbual dekat medan selera tu. Ada waktu tu si Daus ni ada jugalah hantar mesej dekat si Irene ni. Tapi jarang lah si Irene ni reply. Mungkin Irene ni sibuk dengan kek batik dia kot agaknya.
Diam tak diam, hampir 3 minggu dah si Daus ni dekat Sarawak. Dan secara tak langsungnya, hajat si Daus ni nak ada kawan dah pun tercapai. Sebenarnya, Daus ni dia tak anggap si Airin ni macam kawan biasa pun. Tapi sebenarnya, si Daus ni, hati dia ni dah terpaut pun dengan si Airin ni. Daus ni dia dah mula harap yang Airin ni adalah jodoh dia. Malam tu, si Daus ni minta nak jumpa Airin kat tempat biasa sekali lagi. Malam tu, Daus banyaklah bertanyakan pasal soal peribadi Airin ni. Dia tanyalah latar belakang Airin ni siapa kan. Daus ni, betul-betul dia nak kenal Airin ni dengan lebih mendalam lagi. Si Airin ni beritahu, ibu dengan ayah dia ni dah lama bercerai sejak dia daripada kecil lagi. Sekarang ayahnya ni dah masuk pun agama Islam, kahwin dengan perempuan Melayu. Si Airin ni duduk dengan maknya. Ada waktu tu dia balik ke rumah ayah dia juga. Sebab dia suka dengan ayahnya ni mengaji Al-Quran. So bila mendengarkan macam tu, si Daus ni pun teruslah tanya dengan Airin sama ada dia berminat tak dengan agama Islam ni. Airin ni bagi tahu dia ada jugalah belajar sikit-sikit pasal agama Islam ni. Tapi belum lagi nak bersedia untuk nak peluk agama Islam. Mungkin tunggu jodoh lelaki Islam nanti. Si Airin ni cakap macam tu dekat Daus. Si Daus ni bila mendengarkan macam tu, dia pun apa lagi, tersengih je lah memanjang. Seolah-olah macam Airin ni bagi hint kat si Daus ni. Bunyinya macam hint lah kan. Lepas daripada si Airin cakap macam tu, dia pun terus gerak tinggalkan Daus ni. Si Airin ni dia nak sambung kerja menjual kek batik Sarawaknya tu. Tapi sempat lagi lah si Airin ni senyum dekat Daus sebelum dia gerak tu. Senyuman yang boleh membuatkan gugur jantung si Daus ni. Masa si Airin ni gerak, si Daus ni bet dalam hati dia. Dia bet, kalau si Airin ni paling kat Daus, confirm Airin ni memang jodoh Daus. Tak sampai 5 saat, Airin berpaling tengok muka si Daus. Lepas tu dia lambai-lambaikan tangan dia dekat si Daus ni. Dia punya lambai tu memang nampak sangat lah yang si Airin ni memang riang lah muka dia. Muka memang happy lah. Daus pun apa lagi, dah dapat lah kan jawapan dia kan. Bila Daus sampai dekat KL, tiap-tiap malam Daus ni tak akan putus untuk call si Airin. Kadang-kadang tu sampai lewat pagi. Tak puas dengan call, ada waktu dia melayan WhatsApp pula. Diorang berdua ni pun sebenarnya pun dah mula jatuh hati antara satu sama lain. Cuma tak sedar je. Dipendekkan cerita, akhirnya si Daus ni berniat nak memperisterikan si Airin ni setelah lebih kurang setahun diorang berkawan. So Daus ni ceritakanlah niat dia dengan segala perihal pasal si Airin ni dekat maknya. Dengan harapan maknya ni akan setujulah dengan restulah kan hubungan diorang berdua ni, walaupun berlainan agama dengan budaya. Malangnya, sangkaan si Daus ni jauh meleset. Maknya tu langsung tak setuju dengan keputusan dengan pilihan si Daus ni. Alasan maknya, dia kata Airin tu bukan Islam. Dia bukan Melayu. Lepas tu dia cakap orang Sarawak ni memang tak boleh nak dipercayai. Dia kata macam tu. Mak si Daus ni, dia ada satu perangai. Kalau dia kata no, jawapannya akan no lah. Dia memang jenis keras kepala. Ada batu besar atas kepala dia. Hari tu memang kecewa gila si Daus ni. Tak sangka betul maknya tu begitu resis sampai membandingkan agama dengan budaya. Koyak betul lah si Daus ni dengan jawapan maknya tu. Tapi ayah si Daus ni dia okey je. Dia tak ada masalah pun kalau Daus ni dia nak kahwin dengan si Airin tu. Cuma maknya je yang nekat tak bagi si Daus ni kahwin dengan si Airin tu. Nak dijadikan cerita, satu hari tu Daus dapat order untuk ke Sarawak lagi, untuk settlekan beberapa projek company dia yang masih lagi tertangguh. Macam orang ngantuk di sorong bantal. Memang dia tak tolak lah offer tu kan. Sebelum si Daus ni dia nak ke sana tu, nak ke Sarawak tu, Daus dah cakap dekat Airin ni siap-siap. Masa tu si Daus ni dia tipu si Airin. Dia cakap yang mak Daus ni dah setuju kalau Daus ni nak kahwin dengan Airin. Tapi dia tak boleh datang ke Sarawak sebab dia tak berapa nak sihat. Jadi Daus ni minta Airin ni dia belajar mengucap 2 kalimah syahadah siap-siap.
Lepas tu minta Airin ni bagi tahu dekat orang tua dia yang diorang ni akan menikah dekat Sarawak dan majlisnya akan dibuat kemudian. Daus ni, dia ni sebenarnya dia dah nekat dah. Dia tak peduli pun sama ada maknya restu ataupun tidak. Dia betul-betul nak kahwin dengan si Airin ni. Dia pun dah beli dah pun cincin untuk prepare sebagai mas kahwin sebelum Daus ni nak berangkat ke Sarawak nanti. So tibanya Daus ni dekat airport Kuching, Daus ni disambut oleh Airin dekat situ. Daus ni memang tergamam masa bila dia nampak muka si Airin ni. Si Airin ni dia datang dengan baju kurung, lengkap bertudung, dengan senyuman Airin yang betul-betul buat si Daus ni jadi terpukau. Ya Allah, cantik betul Airin. Macam nak gugur jantung si Daus masa ni. Indahnya makhluk ciptaan Allah bernama Airin ni. Bisik hati si Daus masa tu. Terasa hilang sekejap perasaan rindu masing-masing masa tu. Diorang berdua ni just duduk je dekat kerusi airport je masa tu, sambil borak-borak. Airin ni dia bagi tahu dekat Daus yang sebenarnya maknya tak setuju pun untuk Airin ni kahwin dengan Daus. Lagi pula untuk Airin ni peluk agama Islam. Untuk pengetahuan korang, Airin ni dia tak ada agama. Dia tak menganut apa-apa agama pun. Alright, back to the story. Tapi ayah si Airin ni memang tak ada masalah pun untuk Airin ni nikah dengan si Daus ni. Ayah dia memang support 100%. Ayahnya jugalah yang ajar dia memakai tudung tu. Dia juga mengajar si Airin ni untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Si Daus ni yang mendengarkan penjelasan si Airin ni, dia agak kecewa jugalah bila tak dapat restu daripada mak Airin ni. Dalam masa yang sama, syukur jugalah sekurang-kurangnya ayah si Airin ni setuju untuk diorang berdua ni menikah. Si Daus ni pun bagi tahu jugalah dekat si Airin ni yang maknya juga pun tak setuju untuk dia kahwin dengan Airin. Si Daus ni dia minta maaf dekat Airin banyak-banyak sebab dia menipu Airin yang pada awalnya dia bagi tahu kat Airin ni yang mak dia setuju untuk diorang berdua ni kahwin. Airin ni bila dengar Daus tu serang macam tu, dia pun reda je lah. Dia pun dah faham dah sebenarnya dan apa sebabnya. Sebab kejadiannya tu lebih kurang sama je dengan keluarga si Airin ni. Dua-dua pun mak tak suka. Daus ni dia bagi tahu kat Airin yang dia dah nekat dah. Dia nekat untuk kahwin dengan Airin. Keesokan harinya, Daus dan Airin ni pergi melawat ayah si Airin ni yang tinggal tak jauh pun daripada Bandar Kuching tu. Daus ni terangkanlah ke ayah si Airin ni niatnya tu. Tapi ayah si Airin ni pun tak membantah pun. Dia setuju. Lepas tu Daus pun pergilah pula berjumpa dengan mak si Airin ni pula. Seperti yang dah dijangka, maknya si Airin ni buat tak layan je. Dia just buat sibuk-sibuk bakar kek Sarawaknya tu. Hari ni just bagi segena je kat Daus, supaya Daus ni balik je ke hotel tu. Balik je kat tu. Esoknya Airin ni jumpa Daus. Daus ni nampak mata Airin tu lebam macam kena tumbuk. Lepas berkali-kali si Daus ni soal si Airin ni kenapa mata dia bengkak tu, akhirnya si Airin ni bagi tahu yang mata dia bengkak tu sebab mak dia tumbuk mata dia. Lepas tu mak dia ni halau Airin keluar daripada rumah. Berkali-kali dah Airin ni pujuk maknya tu untuk benarkan dia berkahwin dengan si Daus ni. Tapi maknya tu tetap juga keras hati dia. Daus yang mendengarkan hal tu, dia pun jadi marah jugalah kan pada awalnya. Tapi bila memikirkan ibu Airin dengan ibunya pun lebih kurang sama je, so dia pun ambil keputusan untuk kahwin secepat yang mungkin. So mulai hari tu, si Airin ni dia tak tinggal lagi dengan maknya. Tapi dia duduk dengan bapaknya pula. Lepas beberapa hari tu, mujur ayahnya si Airin ni dia ada kawan dekat pejabat agama. Jadi urusan si Airin ni nak peluk agama Islam tu dia jadi lebih mudah. Alhamdulillah, akhirnya si Airin ni sah beragama Islam yang sebelumnya dia langsung tak ada kepercayaan agama. Lepas selesai semua urusan memeluk agama Islam tu, akhirnya si Airin ni dengan si Daus ni dinikahkan dekat betul-betul depan kadi kat pejabat agama tu. Bersaksi dan berwalikan ayah kandung si Airin tu sendiri. Sebelum menikah tu, si Daus ni sempat juga call mak dengan ayah dia sebab nak bagi tahulah yang dia nak menikah dengan si Airin ni. Ayahnya memang support 100% yang si Daus ni nak menikah. Tapi maknya tu cuma diam aja.
Sepatah apa pun dia tak cakap. Setuju pun tidak, tak setuju pun tak. Macam tu lah, diam je. So Daus ni faham lah maksud maknya tu. Tapi dia just redha dan teruskan aja untuk majlis nikah tu. Hari tu memang hari yang paling bahagia dalam hidup diorang berdua ni. Tak lama lepas tu, lepas settle semua urusan kerja si Daus ni dekat Sarawak tu, Irene pun ikut si Daus ni balik ke Kuala Lumpur. Kat KL memang Daus ni ada sewa rumah apartmen. Dia memang tinggal seorang-seorang kat apartmen tu. So bolehlah diorang berdua ni mulakan hidup baru sebagai suami isteri dekat apartmen tu. Irene ni seorang mualaf dan Daus lah orang yang mengajarnya bersolat. Ajar baca Al-Quran walaupun tergagap-gagap. Tapi keletah si Irene ni yang macam budak-budak waktu si Daus ni mengajar dia baca Iqra' tu, membuatkan si Daus ni dia rasa lebih bahagia pula. Semakin hari si Daus ni dia makin sayang pada Irene ni. Setelah 2-3 bulan berkahwin, sekali pun mak Daus ni tak pernah bertanyakan khabar si Daus ni. Panggilan si Daus pun maknya tak pernah pun nak jawab. Memang marah betul lah maknya dekat Daus ni. Nak jadikan cerita, hari tu hari Sabtu. Dengan tiba-tiba maknya ni call. Katanya dia nak datang melawat Daus dengan Irene ni dekat rumah Daus. Dia nak datang dengan maklongnya Daus. Daus ni sebenarnya dia tak berapa sedap hati sangat bila maknya kata tu nak datang dengan maklongnya. Sebab dia tahu maklongnya tu memang kuat amalan ilmu hitamnya. Tapi Daus ni tak naklah fikir perkara bukan-bukan. Tak naklah dia bubuk sangka sampai ke situ. Tapi dalam masa yang sama, dia pun syukur juga bila maknya tu terbuka hati nak datang ke rumah dia. Lebih kurang jam 3 petang hari tu, mak Daus dengan maklong Daus ni sampai ke rumahnya. Irene orang yang paling excited masa tu. Siap dia masakkan mi kolok special untuk mak mentuanya tu. Mana taknya kan, sejak kahwin lagi, inilah kali pertama dia dapat berjumpa dengan mak mentuanya. Sampai-sampai maknya ke rumahnya tu, Daus terus salam tangan maknya tu. Lepas tu terus peluk maknya tu sambil minta maaf kepada maknya tu atas segala perbuatan silap yang dia buat tu. Irene pun datang salam dengan mak Dausnya juga. Tapi maknya si Daus ni tak nak peluk pun Irene, walaupun Irene ni sungguh-sungguh nak peluk maknya tu. Alasannya dia cakap dia tak sihat, takut berjangkit pula nanti. Tadi peluk si Daus boleh, tapi peluk si Irene tak boleh. Pelik kan? Pada masa yang sama, si Daus ni perasan yang mulut maklongnya tu terkumat kamit membacakan sesuatu. Mak Daus pula just lepak kat sofa sambil sembang dengan si Daus ni. Sambil tu dia kias-kias lah dekat si Daus ni. Dia sound Daus sebab kahwin tanpa restu dia. Tapi si Daus ni dia selamba je buat tak tahu sambil tukar-tukar topik pasal benda lain. Tapi maklongnya tu mundar-mandir dalam rumah si Daus ni. Memang nampak macam kuria je perbuatan maklongnya tu. Kejap-kejap pergi dapur, kejap-kejap tengok ke bilik air, lepas tu masuk dalam bilik si Daus. Daus ni dia betul-betul rasa tak sedap hati dengan perbuatan maklongnya tu. Tak lama lepas tu, Irene pun hidangkanlah mi kolok yang dia masak khas buat tamu istimewa tu. Tapi sikit pun mak dengan maklongnya ni tak sentuh pun apa yang si Irene ni sediakan. Katanya diorang ni berpuasa. Daus ni tahu sebenarnya yang diorang tu tipu. Tak semena-mena, tiba-tiba terus je mak Daus ni ajak maklongnya tu balik. Lepas je diorang tu balik, Irene ni terus berlari menuju ke bilik. Lepas tu menangis teresak-esak dekat penjuru katil. Dia sebenarnya kecil hati bila dia terdengar segala peli memeli mak Daus dengan maklong Daus ni terhadap dia masa dia dekat dapur tadi. Dia dapat dengar lah pasang-pasang telinga. Selang beberapa hari lepas tu, dapat tahu Irene ni mengandung. Syukur betul lah diorang berdua masa tu. So bertambah bahagialah hari-hari hidup diorang berdua lepas tu. Diam tak diam, dah 6 bulan Irene ni mengandung. Irene pun dah mula nampak baby bump dia. Irene ni selalu je ngadu kat Daus yang dia mimpi bukan-bukan. Tapi dia tak nak cerita pula apa yang dia mimpi. Dia cuma cakap dia mimpi bukan-bukan je. Si Daus ni pun berkali-kali lah desak si Irene ni supaya ceritakan apa yang dia mimpi. Dan akhirnya si Irene ni pun bagi tahu apa yang dia mimpi. Irene cerita
Dia mimpi ada orang belah perutnya tu. Lepas tu orang tu ambil anaknya tu. Masa awal-awal tu sikit hari ni buat endah tak endah je dengan mimpi tu. Tapi mimpi tu makin lama makin kerap mengganggu tidur malamnya. Si Daus ni pula menjadi macam makin runsing bila memikirkan hal tu. Tapi si Daus ni dia tak tinggal pun membaca Al-Quran setiap hari kat dalam rumah tu. Pada satu hari tu Airin ni bleeding. Jadi Daus ni bawa lah si Airin ni pergi ke hospital. Doktor nasihatkan supaya Airin ni jangan kerja berat. Sejak daripada pendarahan tu, Daus ni tengok isteri dia makin lama makin lemah dengan cengkung. Badan Airin ni yang sebelum ni agak cabi-cabi sebab perigi tu kan, semakin hari dah makin kurus. Daus juga perasan yang isteri dia tu asyik kerap dia terjaga malam, lepas tu dia menangis. Lepas ditanya banyak kali, barulah si Airin ni bercerita yang dia selalu mimpi maklum si Daus ni datang mengugut si Airin ni. Dia nak bunuh baby yang Airin kandungkan tu. So secara tak langsung buatkan si Daus ni makin curious dengan kejadian tu. Minggu tu, si Daus ni ambil keputusan untuk cuti kerja 1 minggu. Sebab dia nak menemani si Airin ni yang tak berapa sihat kat rumah. Daus pun nekat juga nak bawa isterinya tu berjumpa dengan seorang ustaz ni untuk scan lah kan kalau ada apa-apa yang tak kena dengan bininya tu. Manalah tahu kalau betul-betul memang ada yang tak kena kan. Kenalah ikhtiar cara tradisional juga kan daripada cara hospital. Esoknya, tak tunggu lama, dia terus bawa si Airin ni berjumpa dengan seorang ustaz ni. Nama ustaz ni Ustaz Noman. Duduk dekat Bangi. Masa on the way nak jumpa ustaz tu, tiba-tiba tayar kereta si Daus ni meletup kat tengah jalan. Nasib baiklah si Daus ni mampu kontrol kereta dia tu. Daus macam boleh dah agak tau. Dia dah macam boleh agak. Macam ada yang tak suka bila Daus ni nak bawa isterinya ni pergi berubat. Sampai je kat rumah Ustaz Noman ni, angin tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya dengan guruhnya berdentam-dentum, lain macam cuaca dengan tiba-tiba. Nasib baiklah kat rumah ustaz tu ada Porsche. Sekurang-kurangnya bolehlah dia parking kat bawah Porsche tu. Tak adalah bininya tu kena hujan. So diorang berdua ni pun masuk ke dalam rumah ustaz tu. Masa sesi rawatan tu, ustaz ni minta Airin dengan Daus ni untuk ke ruang tamu kedua rumah ustaz. Kat situ ada isteri Ustaz Noman untuk bantu proses perubatan ni. Ustaz minta Airin ni duduk dekat atas jadah sambil julurkan kaki dia ke depan. Lepas tu dia minta Daus balutkan kain sejadah tu dekat kaki si Airin ni. Kemudian ustaz tu pula duduk bersila dekat sebelah si Airin ni. Kemudian dia pun bacalah beberapa surah. Lepas tu dia angkat tangannya tu betul-betul menghala ke arah Airin. Macam nak scan badan si Airin lah. Tegak je tangan dia macam tu. Lepas selesai tu, Ustaz Noman pun bagi tahu sebenarnya memang ada benda kat dalam badan si Airin ni. Dia dah bersarang dah benda ni. Ada orang yang hantar sihir ni dekat si Airin. Orang ni betul-betul dengki dengan marah dekat si Airin. Dia nakkan si Airin ni mati. Istighfar panjang bila Daus ni dengar macam tu. Kenapalah ada manusia yang tergamak buat macam tu dekat isteri dia? Apalah salah isterinya tu sampai tergamak sangat nak dibuat macam tu? Setahu dia lah kan, Airin ni orangnya lemah lembut je. Tak pernah dibawa bergaduh dengan siapa-siapa. Kenapa ada yang nak mendengkikan si Airin ni? Daus ni tanya juga kat ustaz tu, siapa yang busuk sangat hatinya tu sampai buat isterinya jadi macam tu? Tapi ustaz tu tak bagi tahu pun siapa orangnya. Cuma ustaz tu suruh berubat je. Itu lagi penting. So ustaz ni pun bacalah ayat-ayat surah Al-Quran. Lepas tu suruh Airin dengan Daus ni untuk ke bilik tetamu bersama-sama dengan isteri ustaz. Ustaz pula just stay je kat situ. Lepas tu dia teruskan bacakan doa-doanya tu. Dekat bilik tu, isteri ustaz minta Airin ni tanggalkan baju dia. Dia suruh berkemban je. Kemudian dia ketuk-ketuk belakang Airin ni dengan daun bidara. Dengan tak semena-mena,
Daus dengan si Airin ni boleh nampak sebuk kaca, miang buluh penuh atas kain putih kat depan si Airin ni. Benda tu dia keluar daripada badan si Airin ni. Masa ni memang terkejut besar lah diorang berdua ni. Lepas tu isteri si ustaz ni suruh Airin ni minum air penawar yang dibuat ustaz tu. Katanya untuk membuang bisa sihir. Masa nak balik tu, Daus dengan Airin ni dibekalkan dengan air penawar daripada ustaz dan juga garam kasar. Ustaz ni suruh Daus ni tabur garam kasar tu dekat setiap penjuru rumah dengan pintu rumah. Kalau ada masa nanti, Ustaz Noman ni akan melawat rumah Daus. Dia kata ada benda yang dia kena buang kat rumah tu. Lepas daripada tu, barulah semua gangguan tu akan hilang. Tapi yang ada kat dalam badan Airin ni dah dibersihkan pun. So tak perlulah si Daus ni risau. Lepas daripada berubat tu, barulah Airin ni rasa badannya ringan sikit dan tak sakit-sakit lagi. Lepas tu si Airin ni pun berceritalah kepada Daus apa yang berlaku sepanjang Daus ni tak ada kat rumah. Sama ada Daus ni outstation ke ataupun kerja, dia sering diganggu oleh jin dan setan. Si Airin ni, dia selalu ternampak ada satu makhluk hitam berbulu. Lepas tu besar, berlega-lega dekat ruang tamu ketika Airin ni sibuk dekat dapur. Kadang-kadang tu, ada jugalah dia ternampak kelibat maklongnya tu terapung-apung kat luar tingkap rumah. Kemudian merenung si Airin ni dengan mata dia yang tajam. Lepas tu menghilang. Airin ni, dia betul-betul stres masa tu. Mana taknya kan, siang malam dia diganggu dengan benda alah ni. Dah lah dia tengah sarat mengandung. Cumanya dia tak nak bercerita je dekat Daus masa tu. Dia risau, dia takut si Daus ni salah anggap pula nanti. Dia risau nanti Daus fikir dia sengaja melaga-lagakan Daus ni dengan makciknya pula. Pernah sekali tu, dia terdengar ada satu suara berbisik kat telinga dia. Suara tu, dia suruh si Airin ni terjun daripada balkoni apartmen rumahnya tu. Suara tu berbisik bagi tahu kalau dia terjun daripada balkoni tu, semua masalah dengan gangguan dan sakit yang dialami itu akan hilang. Tapi bila si Airin ni teringatkan pesan Daus kat dia, Daus pernah cakap orang yang bunuh diri ni tak akan masuk syurga. Terus si Airin ni dia macam tersentak. Terus dia batalkan niatnya tu, cepat-cepat dia menyebut nama Allah, dia istighfar banyak-banyak. Luluh betul hati si Daus ni bila mendengarkan cerita si Airin ni. Kalau betul lah kejadian ni berpunca daripada maknya dengan maklong si Daus tu, tak tahulah macam mana Daus ni nak cakap. Tergemak betul dia buat macam tu dekat isteri anaknya sendiri. So malam tu juga si Daus ni call maknya. Assalamualaikum, Mak. Sihat ke? Waalaikumsalam. Kenapa Daus? Mak sihat je. Ada apa call ni malam ni? Daus dah jumpa ustaz, Mak. Sampai hati Mak kan dengan maklum buat Daus macam ni. Kau ni dah kenapa? Sampai hati apa ni? Kenapa ni Daus? Ustaz dah bagi tahu Daus, Mak. Mak tak payahlah pura-pura macam tak tahu dengan apa yang Mak buat tu. Sebenarnya, masa Daus cakap, Daus ni dia main sekap jarang je. Ustaz tak ada pula bagi tahu apa-apa kat Daus tentang siapa yang sihir si Airin ni. Dia main sekap jarang je. Tapi maknya jawab, Oh, kau dah tahulah ni. Memang padan pun kat bini kau tu. Memang aku yang santau bini kau. Aku kau dah cakap tak suka, memang aku tak suka. Aku memang nak dia mati. terus maknya tu letak telefon lepas dia cakap macam tu. Si Daus pula jadi tergamam bila terdengarkan kata-kata maknya tu. Dia betul-betul tak sangka sampai setahap tu maknya buat dekat si Airin ni. Apa yang dia benci sangat dekat Airin ni? Apa salah si Airin ni yang sampai maknya tu sanggup menyantau anaknya, anak menantunya sendiri ni? Malam tu, Daus ni meraung sekuat-kuatnya. Air mata menitis tanpa si Daus ni sedar pun. Dengan tak semena-mena, tangan Daus ni direntap lembut oleh Airin yang sudah siap bertelekung.
Dia ajak Daus untuk solat jemaah. Daus tengok muka Airin. Dia tengok muka Airin yang pucat tu. Daus meraung lagi. Menangis mengenangkan nasib yang terpaksa ditanggung oleh isterinya tu. Berkali-kali Daus ni minta maaf ke Airin sebab perlakuan oleh ibunya tu. Tapi Airin ni, dia senyum je seolah-olah macam tak ada masalah bagi dia. Si Airin ni dia senyum, lepas tu dia usap kepala si Daus ni. Yang masa tu si Daus ni baringkan kepala dia dekat riba si Airin ni. Dekat riba si Airin yang masa tu Airin ni dah tengah sarap mengandung. Airin tahu itu semua bukan salah Daus. Airin reda dengan ketentuan dia. Sejak daripada hari tu, Daus ni langsung tak ada call maknya lagi. Hanya Ajah dia je yang sering Daus jumpa dekat kedai makan, tak pun mesej setiap hari. Daus tahu berdosa bila memutuskan silaturahim ni, apatah lagi dengan mak sendiri. Tapi mengenangkan apa yang dibuat oleh maknya tu, Daus lebih rela menjauhkan diri daripada dia berasa benci dengan maknya sendiri. Masa dah sampai 9 bulan si Airin mengandung tu, Airin cakap dengan Daus yang dia terlalu rindukan mak dengan ayahnya kat Sarawak. Dia minta untuk bersalin dan berpantang dekat Sarawak. Tapi si Daus ni bukan tak setuju. Cuma masa tu si Airin ni tak boleh nak naik kapal terbang sebab kandungannya dah besar sangat dah. Dah sangat sangat dah. Ditambah pula dengan keadaan kesihatannya yang teruk sangat. Jadi Daus tak boleh nak bawa dia balik ke Sarawak. Tapi Daus ni janji, lepas si Airin ni bersalin nanti, dia akan bawa Airin ni balik ke Sarawak. Airin yang dengar keputusan si Daus macam tu, dia hanya mampu tersenyum je. Lemah je badan dia. Sambil perlahan je air matanya ni meleleh je kat pipi. Selang beberapa hari, Airin ni dimasukkan ke ward hospital sebab air ketubannya pecah. Dia bleeding banyak dekat rumah. Daus ni jadi tak tentu arah bila tengok isterinya macam tu. Sampai ke hospital, doktor bagi tahu yang bayi dalam kandungan si Airin ni lemah. Kena operate secepat mungkin sebab tak ada bukaan langsung. Doktor bagi tahu juga dekat Daus ni, operation ni bukan operate yang biasa-biasa. 50-50 je. Sebab Airin ni baru lepas pendarahan yang banyak. Doktor harap yang Daus ni kena faham dengan situasi. Berat betul dugaan yang dialami Daus masa ni. Tak ada apa lagi yang mampu dibuat selain berserah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar, air mata Daus ni meleleh perlahan-lahan. Dia pun terus pergi jumpa si Airin. Sayang, doktor bagi tahu tadi yang awak nak kena buat operation sebab baby dah lemah dah dalam perut tu. Saya tahu bang. Nurse dah bagi tahu saya tadi. Kita serah semuanya pada Allah je sayang. Tawakal je lah kita yang. InsyaAllah lah bang, tak ada apa-apa. Airin percaya anak kita ni kuat. Macam saya juga. Daus ni, dia hanya mampu tersenyum je melihatkan wajah si Airin yang pucat lesi masa tu. Daus ni dia cuba sembunyikan perasaan risau dia pada Airin tu. Dalam fikiran Daus, memang tak henti-henti rasa risau. Terngiang-ngiang perkataan 50-50 yang doktor tu sebut tadi. Tiba-tiba handphone dia berbunyi. Ustaz Noman yang call. Panik suara Ustaz masa tu. Dia bagi tahu kat Daus yang dia dapat mimpi yang orang tu buat lagi dekat Airin. Dia buat supaya si Airin ni tak buka jalannya nak bersalin. Senang cakap susah lah nak beranak. Ustaz bagi tahu yang dia dah cuba halang daripada jauh, tapi orangnya tu still menyerang lagi. Dia minta si Daus ni loudspeaker, lepas tu letak handphone ni dekat dengan Airin. Tu tak tunggu lama, terus si Daus ni letakkan handphonenya tu dekat sebelah Airin. Ustaz pula yang masa tu masih lagi dekat talian tu terus membacakan ayat Al-Quran. Airin pula hanya diam je sambil mendengarnya. Sambil tu, si Daus ni dia dapat tengok cermin tingkap dekat belakang katil si Airin tu terus bergoyang-goyang. Seolah-olah macam ada benda yang langgar. Habis je Ustaz tu bacakan doa tu, Ustaz arahkan si Daus ni baca beberapa potong ayat daripada surah Al-Baqarah tu. 3 kul dengan ayat Kursi. Lepas tu minta si Daus ni tiupkan kat ubun-ubun kepala si Airin tu.
Lepas je Daus buat macam tu, terus nampak pergerakan dalam perut si Airin. Bergolek-golek baby dalam perut si Airin. Seperti macam baru lepas daripada ikatan. Terus happy dia buatnya Airin ni sambil mengusap-usap perutnya tu, bermain-main dengan baby tu. Alhamdulillah, bisik hati si Daus ni. 2 jam lepas tu, nurse pun datang nak siapkan si Airin ni sebelum nak buat operation. Airin ditolak masuk ke ward bedah masa tu. Daus ni hanya dibenarkan tunggu kat luar bilik bedah tu je. Masa ni, si Daus ni dia betul-betul resah. Bukan resah je, perasaan marah pun ada juga bila terkenangkan orang yang tak habis-habis menyihir si Airin ni. Setelah beberapa lama si Daus ni tunggu kat luar bilik bedah tu, tak lama lepas tu, beberapa orang nurse ni pun keluar daripada bilik bedah tu. Lepas tu seorang daripadanya tu datang dekat Daus. Lepas tu dia ucapkan tahniah kat Daus sebab si Daus ni dapat baby girl. Tapi anak si Daus ni belum dapat si Daus ni tengok sebab dia ada masalah pernafasan. Lepas tu dia diletakkan dalam incubator untuk beri bantuan pernafasan. Nurse tu kemudian suruh si Daus ni pergi melawat isterinya pula. Masa nurse tu suruh si Daus ni melawat isterinya, si Daus ni dapat tengok yang nurse tu cakap macam nak tak nak je dengan si Daus ni. Macam sombong. Tengok muka Daus pun dia tak nak. Perasaan Daus masa ni syukur betul bila anaknya tu selamat dilahirkan. Masa tu Daus ni tak sempat pun fikir keadaan si Airin, sebab dah excited sangat bila dengar yang anaknya tu dah lahir. Tengah je Daus ni menapak ke arah bilik bedah tu dengan pakai baju ala-ala doktor dengan mask tu, tiba-tiba ada seorang doktor ni tarik tangan Daus ke tepi. Terus doktor tu tanya dengan Daus ni, "Awak ni suami Airin ke?" Daus pun jawab, dia suami Airin. Masa ni si Daus ni dia dah mula berdebar dah. Jantung dia dah tak keruan dah. Duk-dap. Terus doktor tu cakap, "Macam mana nak cakap isteri awak ni bleeding banyak. Kita dah sedaya upaya cuba stopkan bleeding tu semua. Tapi cik, ingatlah, ajal dan maut ni di tangan Allah. Saya harap encik bersabar dan reda dengan ketentuan ilahi." Terduduk terus si Daus ni dekat depan doktor tu. Doktor tu dia cuba papah si Daus. Masa ni dunia si Daus ni betul-betul kelam. Gelap macam orang lost hope. Perlahan dia cuba adapt dan fahamkan apa yang doktor ni maksudkan. Daus ni jeling ke arah isterinya yang lemah tu. Senyap, terbujur, kaku. Ditutup dengan selimut betul-betul dekat atas katil. Si Daus ni dia tak pernah rasa perasaan macam tu sepanjang hidup dia. Umpama ada badan tapi tak ada jiwa. Umpama jantungnya tu direntap dengan sekuat-kuatnya, selaju-lajunya. Badan si Daus ni betul-betul lemah, longlai, macam tak ada tulang. Daus tak bersuara masa tu. Dia terasa perit tekaknya ni nak luahkan kata-kata. Hanya air mata je menitik-nitik membasahi pipi dia. Daus ni melangkah perlahan-lahan ke arah Airin. Dalam otak dia tu dia cuba menolak apa yang berlaku ni semua ni tak betul. Dia betul-betul masih tak mampu nak percaya. Daus ni dia tak mampu pun nak buka selimut yang menyelubungi isterinya tu si Airin. Sebab dalam hati Daus ni masih kuat mengatakan yang isterinya tu masih hidup dan dekat bawah selimut tu adalah orang lain, bukan Airin. Doktor ni salah orang rasanya. Daus tak boleh terima kenyataan tu pun. So berbekalkan kekuatan yang ada tu, akhirnya perlahan si Daus ni buka selimut. Tapi hampa, dugaan Allah yang maha besar ni tahu rasa sangat kuat untuk hamba sekedil dia tu. Dia betul-betul lemah nak menghadapi dugaan tu. Di saat tu, separuh jiwa Daus ni pergi bersama-sama dengan roh Airin. Dia tatap wajah Airin tu dalam-dalam. Terbit segala memori-memori Daus ni dengan Airin masa tu.
pertama kali dia jumpa dengan si Irene ni dekat Medan Selera tu, memori dia ketika hujan dekat pasar tani, memori masa diorang sama-sama pergi shopping baju anaknya tu yang masih dalam perut masa tu. Tapi tu semua hanya sekadar memori yang ditinggalkan Irene ni pada Daus. Sedih, pedih, pilu, semua perasaan tu bercampur bau. Suka atau tidak, Daus ni harus belajar hadapi kenyataan yang Irene tu dah tak ada, dah pergi. Daus kena reda dengan ketentuan ni. Daus tahu Allah lebih sayangkan Irene. Hari tu, saat tu, tinggallah Daus ni bersama anaknya tu untuk meneruskan kehidupan. Daus berjanji dia akan besarkan anaknya tu, anaknya yang bersama Irene tu dengan penuh kasih sayang. Daus namakan anaknya tu Nur Irene Dalisha, sempena nama Irene arwah isterinya yang dia sangat sayang tu. Tak lama lepas tu, si Daus ni pindah ke Sarawak. Dekat Sarawak, Daus ni dibantu ayah Irene untuk membesarkan anaknya tu. Dia pindah ke Sarawak untuk mengelak pertembungan dia dengan maknya tu. Tak pun maklumnya, Daus ni bukanlah buang keluarga dia pun, tapi dia jauhkan diri dia supaya dia tak membenci maknya tu. Allahu Akbar. Tak tahu aku nak cakap apa sebab aku dengar cerita ni. Sebab betul, sebenarnya kisah ni diceritakan Daus sendiri kepada Daniel. Dia sampaikan cerita ni kepada Daniel dalam bentuk WhatsApp. So Daniel ni, dia susun balik cerita ni, dia kongsikan dalam blog. So aku terjumpa ceritanya, lepas tu aku terbaca dan aku sampaikan balik dekat korang. Aku tak ubah apa-apa pun naratif dalam cerita ni. Cuma aku ada cut-cut sikit supaya jadi pendek sikit. Sebab ceritanya panjang sangat kalau aku nak ceritakan satu persatu. So kalau korang nak baca versi panjangnya, korang boleh tekan link yang aku dah tinggalkan pun dekat ruangan description kat bawah ni. Ilmu hitam, santau, black magic, aku masih tak faham kenapa ada manusia ni yang masih lagi bertuhankan setan ni. Sebenarnya bila aku baca cerita ni, aku jadi marah. Aku marah dengan sikap manusia macam ni. Allahu Akbar. Sejujurnya aku masih tersentuh lagi dengan cerita ni. Okeylah guys, sampai sini je lah Malam Mistik kali ni. Semoga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Yang belum subscribe channel Anas Rahmat ni, jangan lupa hit the subscribe button yang warna merah tu. Alright, hingga kita jumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Ingat pesan aku, kalau nak hidup kurang bahagia, jangan sesekali pun berurusan dengan setan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.